بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الغر الميامين، وأصحابه الهداة المهتدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha mulia, yang telah memilih kita untuk mempelajari sama-sama tentang sirah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sirah yang paling mulia dan istimewa dan penuh dengan ajaib. Dan tidak ada seorang manusia di atas muka bumi ini yang paling layak kita mengetahui beritanya, ceritanya, sejarahnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah adalah manusia yang terpilih. Allah yang memilihnya dan menjadinya Sayyidul Mursalin. Oleh itu, kita dengan mempelajari sejarah dan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada banyak faedah. Antaranya, kita menampahkan iman kita kepada Rasulullah, nak tambahkan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Rasulullah, juga tambahkan cinta kita kepada Rasulullah melalui menampahkan ma'rifah atau ilmu atau mengenal kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kuliah lepas kita telah mula baca bab bid'ul wahyi, yakni bermulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah baca hadis yang pertama yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Kita sambung insya-Allah hari ini juga bab yang sama, iaitu tentang bid'ul wahyi, bermulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti pada ketika Sayyidatina Khadijah bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa sepupunya anak saudara Khadijah, iaitu Waraqah bin Naufal. Namanya Waraqah bin Naufal. Selepas Waraqah bin Naufal bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Waraqah bin Naufal wafat. Dia terus wafat setelah itu. Setelah itu terus wafat, yakni memang dia pun sudah tua. Wafatara al-wahyu. Wafatara al-wahyu, yakni wahyu setelah kali pertama turun kepada Rasulullah dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Selepas tu wahyu berhenti.
berhenti tidak turun kepada Rasulullah masa yang panjang, sehingga ada bahagian ulama kata 3 tahun. 3 tahun wahyu berhenti tidak turun lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah dalam masa itu amat merasa sedih dan rindu kepada Jibril dan kepada wahyu. Dan hikmahnya lambat atau berhenti wahyu tidak turun kepada Rasulullah sepanjang masa itu 3 tahun, atau di dalam pendapat yang lain kata 40 hari. 40 hari, ada yang kata 3 tahun, ada yang kata lain daripada pendapat itu. Hikmahnya ulama kata supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang setelah mendapatkan kejut yang besar, dan setelah Rasulullah merasa takut ketika kali pertama datangnya Jibril. Jadi Jibril berhenti masa yang panjang. Selepas tu biar Rasulullah SAW rehat, juga buat Rasulullah SAW rindu. Dan itu yang terjadi. Ketika wahyu tak turun, atau ketika wahyu dah mula turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah merasa kelezatan yang luar biasa. Dan Rasulullah rasa gembira, rasa happy, sehingga tidak sabar untuk terbesar dengan wahyu, dengan hubungan dengan sama, dengan langit. Jadi sebab itu Jibril alaihi salam berhenti, lama tak turun. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Jibril tak turun kepada Rasulullah selama 40 hari, atau pendapat yang lain kata 3 tahun, agar membuatkan Rasulullah SAW rasa rindu kepada Jibril alaihi salam. Hatta ada satu riwayat, Imam Al-Bukhari pun sebutkan riwayat ini, tetapi bertambahan ini, ini kita perlu fokus sikit, kerana bertambahan ini dalam riwayat Al-Bukhari hukumnya dhaif, bukan sahih. Yang lebih daripada sebutan hadis yang sebenar. Al-Imam Al-Bukhari dia kata, maka Rasulullah amat sedih dan telah sampai kepada kami. Imam Al-Bukhari kata, telah sampai kepada kami Rasulullah sedih sehingga beberapa kali Rasulullah naik atas gunung ingin membuangkan dirinya daripada atas gunung atau bukit. Dan setiap kali Rasulullah cuba membalingkan dirinya daripada bukit, datangnya Jibril, atau riwayat lain kata datangnya Jibril kepada Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, innaka Rasulullahi haqqa." Kamu ini adalah Rasulullah haqqa, yang benar. Kamu Rasul Allah yang benar. Maka Rasulullah SAW tenang waktu itu. فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَى لِمِثْلِ ذَلِكَ. Maka kalau wahyu lama tak turun kepada Rasulullah, maka Rasulullah cuba buat begitu. Tapi setiap kali Rasulullah mahu buat itu, Jibril melarangnya. Tetapi sebab ada bahagian ulama, ada bahagian orang yang suka mencari kekurangan agama atau sirah Rasulullah, mereka kata bagaimana Rasulullah cuba membunuh dirinya. Jadi ulama telah jawab tentang itu. Mereka kata, Al-Imam Al-Bukhari sendiri dia kata balagana. Apa maksud balagana? Dia kata ulama hadis mereka kata itu, nama balagana itu macam yakni daripada hadis munqati', yakni terputus. Dan hadis yang terputus itu, yakni siapa beriwayatnya daripada Al-Bukhari? Siapa? Dia kata balagana, telah sampai kepada kami. Jadi kalau dia kata begitu, maka hadis itu terputus. Dan kalau hadis itu terputus, munqati', dia adalah sebahagian daripada jenis hadis dhaif. Maka kalau hadis itu dhaif, tidak boleh digunakan sebagai hujjah. Baik. Qauluhu ma ana biqari', maksud Rasulullah SAW dengan berkata saya tidak membaca, itu maksudnya saya adalah ummi, la aqra'ul kutub.
Ummi, maksud berkataan ummi di dalam bahasa Arab dengan keraskan sebutan mim, huruf mim. Ummi, bukan ummi. Ummi dengan biasa itu ummi ibulah, tapi ummi itu atau ummiyu. Ummi atau ummiyu huwa orang yang tak boleh baca, yang tak boleh tulis. Ini orang yang tak belajar. Orang yang tak belajar, tak pandai tulis, tak pandai baca, itu namanya dalam bahasa Arab ummi. Wahakadha. Wa akhraj al-Baihaqi. Dan al-Imam al-Baihaqi telah meriwayatkan, juga Imam Muslim di kitab Sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina arada Allah karamatahu wabtada'ahu bin nubuwah kana la yamurru bihajarin wala shajarin illa sallama alaih. Dalam kitab Sahih Muslim dan Imam Al-Baihaqi, dia riwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina arada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Rasulullah dengan menganugerahnya dengan cahaya kenabian, dengan wahyu, kana la yamurru bihajarin, Rasulullah tidak melalui sebelah batu atau pokok, melainkan pokok dan batu itu mengirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a minhu, dan Rasulullah mendengar salam itu daripada batu dan pokok. Fayaltafitu Rasulullah, maka Rasulullah SAW toleh belakangnya, dicari ada orang ke? Tak ada. Wa an yaminih, dia toleh sebelah kanan, tak ada. Wa an shimalih, dia toleh sebelah kiri, tak ada juga. Fala yara illa ash-shajara wa ma hawlahu min al-hijarah, dia tidak melihat kecuali pokok dan batu yang ada di antaranya. Wa hiya tuhayyihi bi tahiyyatin nubuwah, dan pokok dan batu itu mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan kenabian kepada Rasulullah. Dan sebutan salamnya kepada Rasulullah begitu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam atas kamu wahai Rasulullah. Ini adalah salam batu dan pokok kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Sebagai latihan atau menyediakan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu. Wa an Jabirin, dan daripada Jabir radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, jawartu bi Hira'in syahra falamma qadaitu jiwari habattu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri cerita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah berkata, saya pernah duduk di Hira, yakni gua Hira, 1 bulan. Selepas habisnya masa 1 bulan, habattu, maka saya ingin menurun daripada gua itu, mau balik rumah. Fanuditu, maka saya dipanggil tiba-tiba, dengar suara memanggil saya. Fanadartu an yamini, maka saya melihat kepada sebelah kanan saya tak melihat siapa-siapa. Dan saya pandang kepada kiri, tidak ada siapa-siapa. Dan saya pandang kepada belakang, tidak ada siapa-siapa. Kemudian saya melihat kepada arah atas. Saya pandang kepada atas, fara'aitu syai'a, maka saya melihat sesuatu. Sesuatu itu Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril. Jalisan ala kursiyin baina as-sama'i wal ard. Dia duduk di antara di antara langit dan bumi atas satu kursi yang besar. Falam athbut lahu, maka saya tidak mampu menahan diri daripada ketibaan Jibril yang begitu dahsyat dengan badannya dan penciptaannya yang sebenar.
Fa'ataitu Khadijah, maka saya dengan segera turun dan lari kepada Sayyidatina Khadijah. Faqultu dathiruni. Kemudian saya menyuruh kepada suruh Khadijah, selimutkanlah saya. Wasubbu alayya ma'an barida, dan tuangkanlah atasku, kepalaku, atasku air sejuk. Apa hikmah tuang air sejuk atas Rasulullah SAW ketika terkejut? Mereka kata, hikmatu fi sabbi ba'da tadathur anna ar-ra'adata ta'qubuha al-humma 'ala al-'adah. Yani kebiasaan, dia kata, orang kalau terkejut atau takut, kebiasaannya akan mendapatkan demam terus selepas itu. Kalau orang terkejut, takut. Jadi takut dengan apa-apa terjadi, jadi biasanya terus jadi demam. Jadi sebab itu Nabi SAW suruh selimutkan, dan Rasulullah suruh mereka tuang air sejuk atasnya. Hadis ini, fanazalat, maka setelah itu turunnya surah Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wadhalika qabla an tufradha as-salah, dan itu sebelum salah difardukan. Sebelum salah menjadi fardu, belum lagi jadi wajib salah. Hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Wa rawa Abu Nu'aim anna Waraqah qala lahu abshir. Abu Nu'aim radhiyallahu an, beliau meriwayatkan bahwasanya Waraqah bin Naufal, iaitu sepupu Sayyidatina Khadijah, dia berkata kepada Rasulullah, abshir, terimalah kabar gembira wahai Muhammad. Fa ana ashhadu annaka, sesungguhnya aku bersaksi sesungguhnya kamu, alladhi basyara bihi al-Masih ibn Maryam, kamu adalah nabi yang Isa bin Maryam pernah memberi kabar gembira tentangnya. Itu adalah kamu. Wa annaka ala mithli namusi Musa, dan kamu di dalam keadaan yang sama seperti Nabi Musa, yang mana Nabi Musa turun kepadanya malaikat Jibril alaihi salam. Wa annaka nabiyyun mursal, dan saya bersaksi kamu adalah nabi dan rasul. Wa qad dzakara Ibnu Adil fi tafsirih, dan Imam Ibn Adil di tafsirnya dia berkata, Jibril alaihi salam nazala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Nabi 24,000 marrah. Di dalam tafsir Ibn Adil dia berkata, Jibril alaihi salam turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyakkan 24,000 kali Jibril turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 24,000. Wa nazala ala Adam 12 marrah, dan Jibril turun kepada Adam 12 kali sahaja. Wa ala Idris 4 marrat, dan Jibril turun kepada Idris 4 kali. Wa ala Nuh 50 marrah, dan kepada Nabi Nuh, Jibril turun kepada Nabi Nuh 50 kali. Wa ala Ibrahim 42 marrah, dan Jibril turun kepada Nabi Ibrahim 42 kali. Wa ala Musa 400 marrah, dan Jibril turun kepada Nabi Musa alaihi salam 400 kali. Wa ala Isa 10 marrat, dan Nabi Jibril turun kepada Nabi Isa 10 kali. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Wa qad ruwiya anna Jibril tabadda lahu sallallahu alaihi wasallam fi ahsani surah. Dan pernah ada satu riwayat berkata, Jibril alaihi salam pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbentuk dengan gambaran yang begitu indah dan cantik. Juga baunya sangat sedap dan bau wangi, malaikat Jibril. Faqala ya Muhammad, maka malaikat Jibril memanggil Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, inna Allah yuqri'uka salam, sesungguhnya Allah mengirim salam kepadamu wahai Muhammad, wa yaqulu laka,
Dan Allah berfirman kepadamu, anta rasuli, kamu adalah rasulku kepada jin dan manusia. Fad'uhum ila qawli la ilaha illallah. Maka berdakwahlah mereka, jemputlah mereka kepada untuk mengucapkan la ilaha illallah. Thumma daraba birijlihi al-ard. Kemudian Jibril memukul bumi atau tanah dengan kakinya. Subhanallah, keluar terus air mata. Fatawadda'a minha, atau ain, keluar ain, terus air ain daripada tanah. Fatawadda'a minha Jibril, maka Jibril alaihissalam mengambil wuduk dapat Rasulullah, yakni mengajar Nabi SAW ambil wuduk. Thumma amarahu an yatawadda, kemudian dia suruh Nabi Muhammad ambil wuduk juga. Wa qama Jibril yusalli, kemudian Jibril bangun salah, ajar Rasulullah salah. Wa amarahu an yusalli ma'ah, dan dia suruh Rasulullah salah sekali dengan dia. Fa'allamahu al-wudu'a was-salah, maka Jibril mengajarkan Nabi SAW pada kali itu wuduk, bagaimana cara wuduk, juga bagaimana cara salah. Thumma araja ila sama', selepas itu malaikat Jibril pulang kepada langit. Wa raja'a Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pulang kepada rumahnya. Dia lalu di satu kawasan yang banyak ada pokok, batu macam tu. Jadi semua batu, pokok, tanah pun yang Rasulullah lalu sebelahnya, semuanya mengucap kepada Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Batu, tanah, pokok, semuanya. Ya Rasulullah lalu sebelahnya, Rasulullah dengarnya semua. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah sampai kepada rumah Sayyidatina Khadijah, fa'akhbaraha, maka dia memberi khabar itu kepada Sayyidatina Khadijah. Maka Sayyidatina Khadijah terlalu gembira sehingga binsang. Dalam riwayat ini dia kata sampai Khadijah binsang kerana mendengar berita gembira ini, yaitu Rasulullah yani dah mula Jibril ajar Rasulullah wuduk dan salat. Thumma amaraha fatawadda'at. Lepas tu Rasulullah suruh Khadijah bangun, ambil wuduk, kemudian dia ambil wuduk. Wa shalla biha, dan Rasulullah salat sekali dengan Khadijah. Jadi orang yang pertama salat dengan Rasulullah lepas Rasulullah diajar oleh Jibril adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Fakana dhalika awwalu fardhiha rak'atain. Ini sebelum 5 fardu diwajibkan, sebelum Isra' dan Mi'raj. Di waktu itu Jibril ajar Rasulullah salat 2 rakaat sahaja. Jadi bermulaan wajibnya salat di dalam Islam yang diwajibkan atas Rasulullah oleh Jibril 2 rakaat sahaja, iaitu yang diajarkan oleh Jibril. ثم إن الله تعالى أقرها في السفر كذلك وأتمها في الحضر. Selepas Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan 5 fardu, turunnya disyariatkan wajib 5 fardu lepas Isra wal Mi'raj, maka 2 rakaat itu yang wajib itu tetap di waktu musafir, yakni waktu qasar. Waktu jamak qasar tak boleh kurang daripada 2. Yani kewajiban salah yang pertama 2 rakaat, tak boleh kurang daripada 2 rakaat. Sebab itu hatta waktu jamak dan qasar di musafir 2 sahaja. Sebab itu kewajiban yang tetap dan yang pertama. Akan tetapi kalau bukan musafir, maka Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan salah itu yang sehingga 3 dan 4. 3 maghrib dan 4 ظهور عشاء dan asar. وعن الإمام الشعبي أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم النبوة وهو ابن 40 سنة. الإمام الشعبي rahimahullah ta'ala dia berkata, kenabian turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu wahyu ketika Rasulullah berusia 40 tahun. Faqurina binubuwatihi Israfilu 3 sinin. Maka setelah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas Jibril turun membawa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, lepas tu Jibril
berhentikan wahyu, tidak turun kepada Rasulullah SAW lagi. Al-Imam Sya'bi dia kata, sepanjang 3 tahun itu, Jibril tak turun kepada Rasulullah, Allah gantikan Rasulullah dengan Israfil. Israfil yang turun kepada Rasulullah. Tetapi tidak membawa wahyu. Sepanjang 3 tahun itu, Israfil tidak membawa wahyu. Jadi, apa tugas Israfil di waktu itu? Untuk menenangkan hati Rasulullah kerana sedih, lama wahyu tak turun. Juga, kana yu'allimuhul kalimata wa syai'. Dia selalu ajar Rasulullah SAW kadang-kadang tentang apa-apa sahaja yang Rasulullah SAW berdunia. Walam yanzil alaihi al-Quran ala lisanah. Tapi Quran tidak turun kepada Rasulullah melalui Israfil. Yani Israfil hanya tugasnya lain, bukan Quran. Falamma madat 3 sinin, selepas habisnya 3 tahun, maka turunnya Jibril sambung menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang 20 tahun. Selepas habis 3 tahun itu, sepanjang 20 tahun itu, yang setelah 3 tahun, Jibril alaihi salam yang menurunkan Al-Quran sentiasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Baihaqi wa ghairuh. Faqad tabayyana, maka telah jelaslah sekarang, dia kata, ay min jumlati ma saqahu, dia kata maka telah jelaslah daripada riwayat yang tadi itu, yang tersebut, yang baru bacanya, iaitu riwayat Imam Al-Baihaqi, anna nubuwatuhu sallallahu alaihi wasallam kanat mutaqaddimatan ala risalatih. Kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana nabi itu lain daripada rasul. Ada nabi bukan rasul. Tapi kalau rasul itu memang dia nabi juga. Tapi bukan semua nabi rasul. Jadi dia kata bermulaan ketika turunnya wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad SAW sekarang dah jadi nabi, tapi belum lagi jadi rasul. Belum lagi jadi rasul. Rasul itu apa? Rasul jika disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terangkanlah dan zahirkanlah dakwah ini dan jemputkanlah manusia semua masuk kepada agama. Itu namanya rasul. Sebab ada banyak ribu-ribu nabi yang bukan rasul. Apa tugasnya? Tugasnya saja dia ibadah. Jadi baca doa, dan orang kalau datang belajar, dia ajar. Tapi dia tidak diberi tugas, dia kena jihad, dia kena sampaikan dakwah, dia kena keluar sabar, berapa ujian macam-macam. Itu tugas para rasul, bukan tugas para anbiya sahaja. Jadi dia kata, sepanjang 3 tahun yang pertama tu, Nabi SAW, dia adalah Nabi. Selepas 3 tahun, turunnya surah Al-Muddathir oleh Jibril alaihissalam, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Bangunlah, memberi peringatan kepada manusia. Ini sekarang dah jadi Rasul. Ketika turunnya surah Al-Muddathir, Rasulullah SAW barulah menjadi Nabi dan Rasul. Masya Allah. Nah, ada riwayah ulama sirah berkata, Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Al-Imam Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahagian-bahagian cara wahyu. Bahagian-bahagian cara wahyu. Kerana wahyu selalu bertukar-tukar caranya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata banyaknya cara
wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ar-ru'ya shadiqah, mimpi yang benar, itu juga wahyu. Hatta selepas Jibril turun kepada Rasulullah, hatta selepas hijrah, Rasulullah masih mendapatkan juga wahyu oleh mimpi. Kita sudah belajar sebelum ini bahawasanya Rasulullah di 6 bulan sebelum umur 40 tahun, Rasulullah mendapatkan wahyu oleh mimpi. Tetapi wahyu yang dengan cara ni bersambung juga sehingga Rasulullah wafat. Yani hatta Rasulullah lepas hijrah, lepas dah dapat wahyu, dapat Quran semua, masih ada wahyu yang sampai kepada Rasulullah melalui mimpi. Tapi itu wahyu yang bukan Quran. Wahyu tintan apa-apa perkara yang lain, tintan hukum, tintan syariat, tintan apa-apa yang lain. Kalau Quran semuanya turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar dan bangun. Kalau Quran semuanya turun waktu Rasulullah bangun. Baik. Cara yang pertama oleh mimpi yang benar. Jadi apa-apa yang Rasulullah mimpi, dia akan nampaknya dengan terang dan jelas di hari yang kedua. Cara yang kedua, turunnya wahyu kepada Rasulullah, ma kana yulqihi al-malaku fi raw'ih, iaitu malaikat Jibril sahaja menyampaikan macam ilham di dalam hati Rasulullah SAW, dan Rasulullah memahaminya dan menerimakannya oleh cara ilham daripada Jibril kepada hati Rasulullah terus, tanpa bertemu, tanpa jumpa. Iaitu seperti sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Nabi SAW kata, inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i. Sesungguhnya ruhul qudus, yakni Jibril, nafatha fi raw'i, dia telah memasukkan di dalam nafsu saya atau dalam hatiku bahawasanya setiap satu nafsu, setiap satu nyawa, dia takkan mati kecuali jika dia telah menghabiskan rezekinya. Dia kena habis rezeki, barulah dia akan wafat. Maka bertakwalah kepada Allah dan mintalah rezeki, carilah rezeki dengan baik-baik. Jadi hadis ini Nabi SAW dia kata bukan Jibril turun, juga ini pun bukan Quran, juga bukan yakni mimpi. Jadi ini salah satu cara daripada wahyu, iaitu Jibril menghantarkan ilmu itu terus kepada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memahaminya dan rasanya. Ini cara yang kedua. Sekarang ada dua cara wahyu. Yang ketiga, yatamathalu lahu al-malaku rajula. Yang ketiga, yatamathalu lahu al-malaku rajula fayukhatibuhu hatta ya'i anhu ma yaqul. Malaikat Jibril alaihi salam berbentukkan dirinya dengan manusia, lelaki. Dia bentukkan, tukar penciptaannya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi khususiyah untuk para malaikat, dia boleh tukar penciptaannya sebagai lelaki, sebagai manusia. Tapi malaikat kalau berbentuk atau tukar penciptaannya, dia akan tukar penciptaannya kepada perkara-perkara yang baik sahaja. Jin dan syaitan juga boleh mengubahkan, menukarkan dirinya, tapi dia selalu tukarkan dirinya kepada perkara yang tak baik, seperti ular, anjing yang hitam, sebagainya. Kalau malaikat, dia tukar bentuk badannya, tetapi dengan perkara yang baik, seperti manusia atau perkara-perkara yang cantik, yang indah. Jadi malaikat Jibril selalu antara cara turun bawa wahyu kepada Rasulullah atau ajar Rasulullah, dia datang dengan cara berbentuk lelaki, berbentuk badan lelaki. Dan kebanyakan Jibril datang dengan bentuk badan Dihyah Al-Kalbi. Satu sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi.
Kerana Dihyah Al-Kalbi itu seorang lelaki yang sangat handsome dan indah. Baik. Yang keempat, cara yang keempat wahyu kepada Rasulullah, iaitu cara yang paling berat dan susah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Jibril turun kepada Rasulullah. Rasulullah tidak melihatnya, tetapi Rasulullah mendengar bunyi locin. Dia akan dengar bunyi locin. Jadi kalau turunnya Jibril dengan cara yang bunyi locin itu, yang bunyi itu kadang-kadang dapat rumah macam tu, bunyi locin itu, maka Sayyidina Rasulullah SAW dia kata, wa huwa ashadduhu alai, dan itu adalah cara yang paling memberatkan badan saya, litihkan saya. Itu adalah cara yang paling membuat Rasulullah SAW litih. Hatta inna jabinahu la yatafassadu araqan fil yawm asyadid al-bard. Sehingga kalau turunnya Jibril kepada Rasulullah, kalau turunnya wahyu dengan cara bunyi locin itu, maka Aisyah radhiyallahu anha atau sahabat yang lain, mereka akan melihat Rasulullah penuh dengan beluh, basah badannya, beluh, padahal di waktu itu waktu musim yang paling sejuk di Madinah. Yang mana semua orang rasa sejuk, tetapi Rasulullah waktu turun wahyu begitu, Rasulullah rasa berat dan litih sehingga berpeluh semua, basah badannya. Rasulullah SAW. Hatta inna rahilatahu latabruku bihi fil ard. Hatta juga kalau turun wahyu dengan cara tu, dengan bunyi locin, kalau Rasulullah naik atas unta, maka unta terus berhenti dan duduk. Dah tak mampu, dia tak mampu sambung jalan. Kerana beratnya Rasulullah SAW atas dia. Badan Rasulullah SAW juga terus menjadi berat sangat. Walaqad ja'ahu al-wahyu marratan kadzalika wa fakhduhu ala fakhdhi Zaid bin Thabit fathaqulat alayhi hatta kadat tarudduha. Pada suatu hari turunnya wahyu kepada Rasulullah dengan cara bunyi locin. Dan ketika tu Rasulullah duduk, kakinya, baha Rasulullah atas baha Zaid bin Thabit, Maula Rasulullah. Zaid bin Thabit ni sahabat Nabi SAW. Dan dia yang menulis wahyu di sisi Rasulullah. Khidmat Rasulullah SAW. Maka Zaid bin Thabit ini, dia kata, baha saya atau kaki saya hampir mahu batah tulangnya. Kerana tiba-tiba baha Rasulullah atau kakinya telah menjadi berat sangat, yang macam batu yang berat. Macam batu yang besar berat macam tu atas apa? Baha Zaid bin Thabit. Walhal sebelum itu baha Rasulullah atas baha Zaid tak ada apa-apa, dia letak sahaja macam tu. Dia tidak merasa berat, biasa. Tapi lepas turunnya wahyu, tukar keadaannya. Baha Rasulullah SAW tiba-tiba menjadi berat sangat. Walamma nazalat, hatta Zaid bin Thabit dia kata, fama afruq hatta takad rijli tankasir. Dan ketika tu saya menulis, Rasulullah baca wahyu tu Quran, saya menulis Al-Quran itu, maka saya tidak menghabiskan baca itu, melainkan saya sudah sangka pastilah kaki saya sudah batah tulang, ya, sebab sakit betul. Hatta aqulu la amshi ala rijli abada, sehingga saya kata kaki saya ni pasti sudah rosak, batah tulangnya, dan lepas ni pasti saya akan guna kayu lah, tongkat apa-apa. Saya takkan mampu jalan atas kaki saya ni lagi. Kerana pasti sudah batah tulangnya. Kerana apa?
baha Rasulullah terlalu berat ketika turunnya wahyu dengan cara bunyi lucin itu. Min siqalis surah, dia kata ketika turunnya suratul Maidah, Zaid bin Thabit dia kata kittu an tankasira adudana, sampai yakni badan adudana yakni bahu saya mahu batah min thiqalis surah, kerana beratnya surah itu. Subhanallah. Sebenarnya Quran berat. Bacaan Al-Quran berat. Hafal Al-Quran berat. Tetapi daripada rahmah Allah Subhanahu wa taala, daripada lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, qal fa inna ma yassarnahu bilisanika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia kata kami telah memudahkan bacaan Al-Quran ini oleh lidahmu. Maknanya, kalau bukan Al-Quran ini dimudahkan oleh lidah Rasulullah, tidak ada sesiapa pun yang boleh baca Al-Quran. Al-Quran ini mu'jizah yang berat, perkara yang tidak biasa, tidak senang, tidak perkara yang biasa-biasa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita telah memudahkan bacaan Al-Quran ini. Orang Islam senang boleh baca Quran bila-bila sahaja. Semua itu oleh keberkatan bacaan lidah Rasulullah. Kalau bukan Rasulullah SAW yang baca sebelum itu, maka orang semua akan rasa Quran berat dan tak akan dapat baca Al-Quran. Tengok bagaimana. Subhanallah. Bismillah. Jadi ini cara turun wahyu yang keempat. Cara turun wahyu yang keempat. Yang kelima, cara turun wahyu, iaitu Nabi SAW melihat malaikat Jibril dengan bentuk badannya yang sebenar. Dan perkara itu terjadi seperti mana Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, Imam Muslim kata, Nabi SAW melihat Jibril 2 kali sahaja dengan bentuk badannya yang sebenar. Yani bukan selalu kalau Rasulullah dapat wahyu atau Jibril turun kepada Rasulullah, Rasulullah melihat Jibril. Tidak. Ada yang kata 2 kali, ada yang kata lebih dari 2 kali. Bagaimana penciptaan badan Jibril alaihissalam? Dia kata dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayap boleh benarkan langit. Besar Jibril alaihissalam. Subhanallah. Bagaimana? Wallahu a'lam. Tetapi mudah-mudahan nanti di hari kiamat, kalau kita masuk syurga, dan insya-Allah kita semua masuk syurga, waktu itulah kita bolehlah melihat Jibril, boleh melihat Israfil, boleh melihat semua, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara-perkara yang kita cerita tentangnya sekarang, hari kiamatlah kita akan melihatnya dengan mata kita ni. Sekarang kita dengarnya, nanti akan menjadi perkara yang penonton terus melihat kebadannya. La ilaha illallah. Okey. Cara yang keenam, wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah dijemput sehingga langit, dan cara ini hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkannya. Nabi-nabi yang lain tidak mendapatkan perkara itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu fardu salah 5 fardu, bukan diturun oleh Jibril. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang jemput Rasulullah dalam mukjizat Isra Mi'raj, sehingga Rasulullah SAW naik kepada satu
tempat atau kawasan yang wallahu a'lam bagaimananya, tetapi dekat sana dia melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala terus dengan cara langsung dengan matanya yang manusia yang biasa. Allah. Dan ketika itu Allah dengan secara langsung memberi wahyu kepada Rasulullah. Dan dia yang menyuruh Rasulullah, salah 5 fardu kamu dengan umat kamu. Jadi cara ini memang khas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, tidak ada malaikat pun pernah mendapatkan. Hatta Jibril, bagaimana caranya dia dapatkan wahyu daripada Allah? Allah Subhanahu wa taala terus ilhamkan Jibril. Jibril tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril, Allah Subhanahu wa taala ciptakan ilmu di dalam Jibril, dia terus mengetahui ini wahyu dan ini Quran. Dia turunkannya kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW sahaja dapatkan cara ini. Iaitu Allah panggil dia sehingga atas dan Allah membukakan semua hijab dan Nabi Muhammad melihat kepada zat Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi wahyu kepada Rasulullah SAW tanpa ada serana, tanpa ada orang tengah. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahakadha. Ini sahaja 6 cara wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada bahagian ulama seperti al-Imam Al-Halimi, al-Imam Al-Halimi, dia berkata al-wahyu ya'tihi ala 46 naw'a. Wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 46 cara. Ada 46 cara wahyu turun kepada Rasulullah SAW. Maka dia telah menceritakanlah semua cara-cara itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Lagi satu faedah ingin menyampaikannya, iaitu tentang Gua Hira. Gua Hira itu sebenarnya dia bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama yang mula beribadah di Gua Hira. Bahkan ulama berkata kana yatahannathu fihi almutahannithuna fil jahiliyah ay fi Hira wa awwaluhum Abdul Muttalib. Banyak selain Rasulullah SAW sebelum Rasulullah yang datang kepada Gua Hira untuk beribadah, untuk khalwat. Dan orang yang pertama membuat khalwah di Gua Hira atuk Rasulullah, yang namanya Abdul Muttalib. Atuk Rasulullah Abdul Muttalib pernah berkhalwat di Gua Hira. Dia naik atas Gua Hira, duduk sana khalwat, bertafakkur, zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Abdul Muttalib mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga selain Abdul Muttalib ada macam al-mutahannithun, iaitu orang yang tidak sembah kepada batu. Ada beberapa orang sahaja di Makkah tidak sembah kepada berhala yang ada di Makkah semua itu. Jadi mereka kalau rasa tak selesa, rasa sedih, rasa tak tenang dengan orang Makkah, mereka suka naik atas Gua Hira, duduk di sana. Dan Rasulullah SAW juga diilhamkan oleh Allah untuk naik atas Gua Hira. Wahakadha. Jadi subhanallah, dengan datangnya wahyu kepada Rasulullah SAW, bumi ini penuh dengan cahaya. Mulalah cahaya wahyu, cahaya ilmu, cahaya terang kepada satu dunia. Ayuh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mendes. طيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Lagi satu faedah juga, Al-Imam Al-Buti, Syekh Al-Doktor Al-Syahid rahimahullah ta'ala, Al-Doktor Al-Buti, dia berkata antara faedah daripada cerita Rasulullah berkhalwat di Gua Hira sehingga mendapatkan wahyu, iaitu satu ajaran yang besar untuk kita umat Islam, yakni barang siapa yang ingin membetulkan diri dia, yang ingin menukarkan cara hidup dia, kita perlu juga khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu satu masa muhasabah diri, duduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keluarga, tidak ada anak, tidak ada kawan, tidak ada handphone, tidak ada apa-apa kacau kita. Kita amat memerlu di dalam hidup kita satu waktu yang kita duduk betul-betul tutup mata kita, muhasabah diri dan kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu kepada Allah dosa kita, kekurangan kita, masalah kita, rezeki kita, apa-apa sahaja kita mengadunya kepada Allah. Khususnya para pemimpin atau ulama atau da'i, ini semua perlu sentiasa khalwah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukan khas untuk mereka, bahkan semua orang Islam kena ada khalwat dengan Allah. Ikutlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW selalu ada khalwah, hatta selepas dapat wahyu. Nabi SAW, ulama sirah berkata, Nabi SAW selalu duduk di Gua Hira berkhalwat, bukan dengan niat menunggu wahyu dan kenabian, kerana kenabian dan wahyu ini dia tidak akan datang oleh usaha. Walaupun kita usaha macam mana pun, kita takkan mendapatkan kenabian atau wahyu. Wahyu dan kenabian itu daripada Allah. Allah akan pilih siapa yang layak mendapatkan wahyu dan kenabian itu, walaupun dia tidak berusaha. Jadi Rasulullah SAW bukan duduk di Gua Hira dengan niat tunggu wahyu atau tunggu kenabian, dan oleh itu dia jadi Nabi. Tidak. Allah memang dah takdirkan Nabi SAW akan jadi Nabi, dan Rasulullah SAW diilhamkan oleh Allah berkhalwat sebagai bersediaan. Jadi kita macam tu kena buat. Kita mulalah kita belajar. Jadi kena ada khalwah lah di hidup kita. Di setiap hari atau setiap 2 hari, 3 hari, setiap 1 minggu kita duduk. Cuba kita belajar. Kita tentukan dan tetapkan satu kawasan di rumah yang tertutup. Handphone pun di luar. Jangan masuk. Jangan buat khalwah masuk handphone sekali. Itu bukan khalwah. Masuk khalwah jangan masuk handphone. Bawa Quran, bawa kitab tasbih sahaja. Duduk 1 jam, setengah jam pun okey. Ulama dan para awliya dan salihin, mereka selalu berkata, yakni kita risau orang yang tidak ada khalwah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau dia tidak akan meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Kita risau sahaja tu. Sebab khalwah ini banyak kesan baiknya, sangat banyak. Banyak menukarkan diri, banyak membuat orang insaf, banyak buat kita tafakur, kita menangis, dan banyak rahmat Allah SWT turun. Sebab kalau kita duduk di satu tempat dan tertutup khalwah dengan Allah, sekarang kita mencontohi para anbiya. Kamu sekarang sedang mencontohi Nabi Muhammad ketika Rasulullah berkhalwah di Gua Hira. Jadi amalan itu cukup mulia dan cukup hebat. Oleh itu, yakni kita, siapa-siapa yang sudah ada khalwah, alhamdulillah. Dan siapa-siapa yang belum lagi ada
amalan khalwah di dalam cara dia hidup. Jadi cubalah belajar perkara itu dan tetapkan perkara itu di dalam hidup kamu. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita sebagai hamba-Nya yang mulia, hamba-Nya yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempenuhkan hati kita dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah dan cinta amalan yang saleh, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan daripada hati kita, keluarkan daripada hati kita cinta kepada dunia atau cinta kepada selain Allah atau cinta kepada dosa dan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.